Walaupun kebelakangan ini isu kesihatan mental semakin dibincangkan secara terbuka dan sihat di dalam masyarakat, tetapi penerimaan di kalangan kita umat Islam tidak begitu menggalakkan. Sebahagian masih lagi menganggap kesihatan mental sebagai simptom kepada iman yang lemah, dan sebahagian yang lain pula tidak melihat soal rawatan, terapi, perubatan yang berkaitan dengannya sebagai sesuatu yang selari dengan ajaran Islam, malah ciptaan daripada orang Barat. Pandangan ini adalah pandangan yang memudaratkan, kerana kalau ada di kalangan ahli keluarga yang beragama Islam ini mengalami isu kesihatan mental, mereka mungkin tidak mendapat sokongan daripada keluarga dan terhalang daripada mendapatkan bantuan yang sewajarnya dan mendedahkan diri mereka kepada keadaan yang semakin buruk daripada satu peringkat ke satu peringkat. Ini adalah merupakan perkara yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, kerana kesihatan mental dan kesihatan emosi bukanlah merupakan perkara yang dicipta oleh dunia moden. Sebaliknya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW banyak memberikan kepada kita rangka yang kukuh untuk memahami isu berkenaan. Malah Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah itu menghendaki keringanan ke atas manusia. Dan kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu dicipta sebagai makhluk yang lemah. Jadi bila kita terima hal ini, artinya panca indera manusia, fizikalnya dan apa yang dialami oleh tubuh badan manusia, termasuk juga emosi dan perasaannya itu, adalah merupakan sebahagian daripada kejadian manusia yang Allah cipta. Dan ini adalah merupakan satu poin yang sangat penting, kerana dia menyediakan premis bahawa masalah penyakit, kesihatan mental, kesihatan emosi bukan perkara yang tercela, bukan merupakan perkara yang kesialan, karma, hukuman, bala atau reka-rekaan. Ini merupakan premis yang sangat penting untuk kita halusi. Kemudian kita juga tahu bahawa para nabi dan rasul, khususnya di kalangan ulul azmi, mereka itu menerima ujian yang besar, dan Nabi SAW juga memberikan satu sisi pandang yang positif terhadap musibah. Misalnya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, kita tidak akan sekali-kali ditimpa dengan musibah melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Jadi apa jua kemudaratan, penyakit, masalah yang dialami oleh manusia, ia hadir sebagai sesuatu yang Allah berikan untuk kita. Perkataan yang digunakan ialah untuk, dan itu menunjukkan ia hadir dengan hikmah. Dan di hadapan semua sekali itu adalah para Rasul ulul azmi. Maka soal kesedihan, tekanan jiwa yang membawa sampai kepada peringkat menjejaskan fizikal adalah sesuatu yang real dan dialami oleh manusia, termasuklah oleh para Rasul ini sendiri. Kita lihat misalnya di dalam kisah yang terjadi di antara Nabi Yaqub AS dengan anak-anak baginda. Apabila Yusuf dikatakan telah dibaham oleh binatang liar, terpisah daripada bapanya, kesedihan yang begitu mendalam itu telah dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah berkenaan, surah Yusuf ayat 84. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Yaqub AS telah berpaling daripada anak-anaknya yang mendatangkan berita yang sangat melukakan hati baginda itu. Lalu dia berkata, ya asafa ala Yusuf, aduhai
Yusuf anakku ini sedih sangat ya dengan berita tersebut. Wa biyaddat aynahu minal huzn, dan kedua belah mata Yaqub itu telah menjadi putih, hilang penglihatan. Fahuwa kadhim, dan baginda itu berada dalam keadaan memendam rasa. Perkataan yang dipakai adalah kadhim. Perkataan kadhim itu merujuk kepada suppression. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW juga, Rasulullah menggunakan perkataan yang sama untuk merujuk kepada tuntutan bila kita menguap, kita kena kawal menguap kita tu supaya tak nampak buruk dan tak berbunyi macam tu yang akan diketawakan oleh syaitan. Perkataan yang dipakai adalah juga perkataan qazim itu yang bermaksud suppressing. Jadi Nabi Yaqub AS itu memendam perasaan sedih yang amat keterlaluan sehingga menjejaskan penglihatan baginda. Jadi kalau kita fikir kesedihan yang melampau sehingga hilang penglihatan itu adalah sebagai satu dosa, mengada-ngada, melampau, akhlak yang keji, takkanlah kita nak sandarkan semua itu kepada seorang Rasul. Dan Rasul itu adalah maksum, dipelihara oleh Allah SWT. Itu kisah Nabi Yaqub AS. Baginda Rasulullah SAW sendiri juga, apabila dakwah baginda ditolak, kita berkecenderungan untuk menyebutnya secara superficial dan kata, sabarlah, Rasulullah SAW pun kena maki juga, kena tolak dakwah baginda. Tapi kita tidak menyelami sebenarnya perasaan Rasulullah SAW ketika baginda itu dakwahnya ditolak itu bagaimana. Kita lihat misalnya di dalam surah Al-Kahf ayat yang ke-6, Allah SWT merakamkan hal ini dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka janganlah pula engkau wahai Muhammad sampai kepada peringkat merosakkan dirimu disebabkan oleh duka cita yang begitu melampau semata-mata kerana mereka tidak mengimani seruan yang engkau sampaikan ini. Jadi bila Allah cakap gitu, ertinya emosi baginda sangat terkesan dengan penolakan dakwah, kecaman, cacian yang dilakukan terhadap baginda. Dan bukan sahaja ayat tersebut, malah di dalam surah Fatir ayat yang ke-8, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimun bima yasnaun. Dan janganlah engkau Muhammad membiarkan sampai dirimu itu terbawa-bawa dengan kesedihan akibat daripada perbuatan mereka itu sehingga rosak dirimu, kerana sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Dan ini adalah merupakan ungkapan yang mengingatkan kepada Nabi SAW bahawa ketika baginda berada dalam keadaan yang begitu sedih, itu bukan bermakna Allah tinggalkan baginda. Sebaliknya, Allah bersama. Dan ini menggambarkan kepada kita bahawa seseorang itu boleh berada dalam keadaan yang sangat sedih, sangat tertekan, kelam, murung. Namun pada masa yang sama, dia masih amat dikasihi oleh Allah SWT. Kerana Allah menguji orang-orang yang Allah sayang. Di dalam sirah Nabi SAW juga ada pelbagai kejadian yang kita tahu mengundang kesedihan baginda yang amat besar, sehingga tahun kematian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan bapa saudara baginda Abu Talib memberikan emosi yang begitu sedih kepada baginda sehingga tahun itu digelar oleh sejarawan sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan kewafatan anak anda baginda Ibrahim juga telah menyebabkan Rasulullah SAW begitu sedih ketika baginda melihat anaknya menghembuskan nafas yang terakhir, air mata baginda mengalir. Dan sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, engkau pun menangis ke Rasulullah? Mungkin di fikiran para sahabat juga menggambarkan, sebagai seorang Rasul, keimanan, hubungan yang kuat dengan Allah, bagaimana boleh Rasulullah menjadi begitu vulnerable? Dan Rasulullah SAW menjawab bahawa hati ini berasa sangat duka cita dan mata ini mengalirkan air, namun lisan ini hanya menyebut
perkara-perkara yang Allah redha. Dan ini adalah merupakan satu demonstrasi yang ditunjukkan oleh baginda terhadap bagaimanakah inhibition, kebolehan untuk seseorang itu mengawal dirinya daripada tidak melakukan perbuatan semata-mata didorong oleh perasaan yang bersangatan dan mendalam. Dan kita juga dapat melihat bagaimana Rasulullah mengajar kepada kita beberapa strategi regulasi emosi dalam bahasa sekarang kan. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bila kita marah agar kita mengambil wuduk, kita mengubah posisi, kalau berdiri duduk, duduk baring. Itu adalah merupakan teknik-teknik yang maklum yang diguna pakai dalam kita cuba untuk mengawal agar kita tidak bertindak semata-mata ekoran daripada cetusan perasaan yang mungkin boleh mengundang kebinasaan dan kemudaratan. Isu emotional dysregulation yang banyak dihadapi oleh antaranya mereka yang berada di dalam kelompok ADHD. Dan bukan sahaja soal strategi sedemikian rupa, para sahabat juga memainkan peranan kerana mereka diajar oleh Nabi SAW agar hidup sihat, menjaga soal makanan, kehidupan yang seimbang. Dan kalau ada yang mungkin tersilap langkah, bukan sahaja Nabi SAW, marah para sahabat juga saling mengingatkan sesama mereka. Apabila Abu Darda radhiyallahu anhu melakukan ibadah dalam keadaan yang melampaui kemampuan fizikalnya sehingga menjejaskan kesihatan beliau, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah mengingatkan kepada Abu Darda bahawa Abu Darda, pada diri kamu itu ada hak Allah, diri kamu juga ada hak ke atas tubuh badanmu dan keluargamu juga ada hak ke atas dirimu, maka kau tunaikanlah hak itu dengan sebaik mungkin. Jangan kerana nak melebihkan satu hak, iaitu hak Allah, sehingga kamu mengabaikan hak diri kamu dan hak keluarga kamu ke atas diri kamu. Dan nasihat Salman itu apabila disampaikan kepada Nabi SAW, baginda mengakuinya dengan baginda berkata, Sadaqa Salman, ya, benarlah Salman pada nasihatnya. Jadi sahabat-sahabat, kita dapat tengok bagaimana isu kesihatan mental, tekanan emosi, kesedihan, penyakit adalah merupakan sebahagian daripada lumrah kehidupan manusia, bukan semata-mata penyakit dunia moden pada hari ini, tetapi juga terjadi di dalam komuniti emas umat Islam, iaitu generasi sahabat bersama dengan Nabi SAW. Dan tidak terhenti setakat di situ, rawatan dalam bentuk perubatan juga boleh kita lihat. Misalnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda, bukan sahaja alimah dari segi berilmu dari segi agama, tetapi juga pandai dari segi menyediakan ramuan-ramuan untuk merawat penyakit, termasuklah juga penyakit berkaitan dengan emosi. Kerana bila Rasulullah SAW sakit, ada pelbagai pihak datang bagi petua, bagi panduan daripada kaum-kaum yang tidak maklum kepada masyarakat di sekeliling baginda, dan Aisyah radhiyallahu anha mempelajarinya. Jadi dalam satu kejadian apabila ada seorang wanita yang terlalu bersedih, kemurungan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah menyediakan satu ramuan yang disebut sebagai talbinah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berpesan bahawa talbinah ini boleh meredakan rasa sedih yang bersangatan di dalam hati kita. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahawa rawatan terhadap emosi, perasaan bukan terhenti setakat pada behavior terapi, malah juga pergi sampai kepada pengambilan ramuan-ramuan. Mungkinlah pada hari ini kita gunakan istilah natural medicine, pharmaceutical medicine, tetapi asasnya adalah rawatan. Kita consume substance. Jadi saya harap dengan sedikit perkongsian ini kita dapat memperlihatkan bahawa kesihatan mental adalah isu yang benar,
ia bukan simptom kepada iman yang lemah. Kita bertuah sebagai umat Islam kerana worldview kita dan keimanan kita kepada Allah menambah kekuatan secara substansial agar kita tidak terperangkap dalam kehidupan yang sempit ketika berdepan dengan tekanan emosi ini tadi, dan kemudian behavior terapi, pengambilan ubat untuk merawat isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental dan emosi ini juga adalah sesuatu yang ada di dalam agama kita. Jadi janganlah kita biarkan kejahilan menyebabkan kita terbelenggu di dalam kemudaratan. Bantulah saudara-saudara kita yang berdepan dengan isu ini, ahli keluarga kita, dan sebagaimana agama Islam adalah agama yang sentiasa menekankan tentang peri pentingnya kita beragama dengan asas ilmu. Mudah-mudahan perkongsian ini juga menyumbang sedikit kepada ilmu untuk kita faham bahawa kesihatan mental, kesihatan emosi adalah sesuatu yang hadir jika ia sebagai satu penyakit, ia ada syifa. Dan sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT, kita manfaatkanlah syifa yang berkesan untuk merawat kesihatan mental dan juga kesihatan emosi. Wallahu a'lam. Terima kasih sahabat-sahabat atas kesudian untuk mendengar perkongsian kita pada kali ini. Hingga berjumpa di dalam kesempatan-kesempatan yang seterusnya. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.